Bersama kita pada pagi ini, kita perkenalkan Yang Mulia Dr. Hajah Rosmonaliza binti Haji Awang Asli, merupakan konsultan dan ketua unit penyakit berjangkit selaku ketua Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Rimpas. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita gembira sebenarnya berkesempatan pada pagi ini untuk bersama dengan Dr. Hajah Rosmonaliza untuk mengkongsikan bersama kita ni mengenai dengan Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia 2020 masih ini ya. Jadi sebelum kita panjang lebar mengetahui dengan lebih terperinci dan juga mendalam berkenaan dengan Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia ini, jadi mungkin boleh menerangkan kepada kita ni terlebih dahululah ya, Doktor ya, arti di sebalik Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia ini. Okey, terima kasih. Jadi Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia ini sebenarnya adalah minggu kempen kesedaran yang telah diisytiharkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang diraikan pada setiap bulan November pada setiap tahun. Jadi kempen ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan masalah global rintangan antimikrob atau global antimicrobial resistance yang sebenarnya semakin meningkat. Jadi ianya juga bertujuan untuk menggalakkan amalan terbaik di kalangan masyarakat umum, juga para pekerja kesihatan dan para pembuat dasar untuk mengelakkan kemunculan dan memberhentikan penyebaran jangkitan kuman kebal ini atau drug resistant infections. Jadi ianya sebetulnya bagi menangani masalah rintangan terhadap antimikrob ini, satu plan tindakan global atau Global Action Plan telah pun diendorskan pada Perhimpunan Kesihatan Sedunia atau World Health Assembly pada bulan Mei 2015. Di mana salah satu objektif plan utama ini adalah untuk meningkatkan kesedaran mengenai dengan rintangan antimikrob ini. Dan ini kempen ini adalah salah satu cara bagi tujuan ini. Pada tahun-tahun yang sudah, Minggu Kesedaran ini digelar sebagai Minggu Antibiotik, Kesedaran Antibiotik Sedunia. Tetapi memandangkan rintangan terhadap rawatan jangkitan kuman ini merangkumi rawatan bagi jangkitan kuman bakteria dan juga virus, juga parasit seperti malaria dan juga kulat. Jadi ianya telah dilaratkan kepada keseluruh ejen pembunuh kuman atau antimikrob ini. Antimikrob, ya. Dan ianya digelar sebagai kempen kesedaran antimikrob sedunia, dan pada tahun ini juga telah difikskan kepada minggu 18 ke 24 November. Jadi sebelum ini ianya dikenali sebagai kesedaran antibiotik ya. Minggu Kesedaran Antibiotik. Antibiotik, dan bermula pada tahun ini berubah kepada Minggu Kesedaran Antimikrob ya. Jadi mula diperkenalkan pada tahun 2015. Minggu Kesedaran ini. Betul. Baik. Untuk berikutnya ni Atul. Ya, jadi bercakap tadi mengenai dengan rintangan antimikrob ini, bolehkah Dr. Hajah menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai apakah dia rintangan antimikrob ini dan juga bagaimana ianya boleh terjadi? Okey. Jadi seperti yang saya katakan tadi, antimikrob ini sebenarnya adalah istilah yang merangkumi ubat yang digunakan bagi merawat jangkitan kuman bakteria, virus, parasit dan juga kulat. Sebelum penemuan rawatan jangkitan kuman ini, kematian sebenarnya boleh berlaku dengan hanya disebabkan oleh jangkitan-jangkitan kuman yang ringan. Tapi semenjak penemuan antibiotik pada tahun 1928 dan semenjak pengenalannya dan penggunaannya pada tahun 1945, peningkatan jangka hayat dapat dilihat semenjak Perang Dunia Kedua. Namun tidak lama selepas penemuan atau penggunaan antibiotik ini, rintangan terhadap antimikrob ini sudah mula muncul, dan sejak kebelakangan ini kelihatan semakin meningkat. Jadi rintangan terhadap antimikrob atau ejen pembunuh kuman ini sebenarnya adalah fenomena semula jadi, di mana kuman-kuman mempunyai keupayaan semula jadi untuk menghalang kesan rawatan-rawatan ini. Jadi keupayaan semula jadinya untuk menjadikan rawatan-rawatan ini sukar. Jadi kuman-kuman ini untuk sukar dirawat.
Jadi pendorong utama bagi terjadinya proses ini adalah sebenarnya pendedahan kepada antimikrob ini. Jadi bagaimana kita terdedah dengan penggunaan antimikrob untuk rawatan-rawatan jangkitan ini. Pelbagai faktor sebenarnya telah menyumbang kepada mempercepatkan ancaman rintangan antimikrob ini di seluruh dunia, termasuk penggunaan antimikrob yang berlebihan, penggunaan bagi tujuan yang tidak tepat, seperti menggunakan antibiotik, iaitu ejen pembunuh kuman untuk merawat virus, jangkitan virus, ataupun penggunaan yang terlalu lama atau terlalu cepat, ataupun penggunaan rawatan dengan spektrum yang terlalu luas. Jadi faktor-faktor ini sebenarnya pendorong ini bukan sahaja berlaku pada penggunaan di sektor kesihatan manusia atau human health, tetapi juga ada dalam kesihatan haiwan, sektor kesihatan haiwan atau animal health, dan juga penggunaan dalam sektor pertanian. Baik, ya. Jadi mengapa ianya penting untuk menangani masalah rintangan antimikrob ini? Jadi kemunculan rintangan antimikrob ini bukan sahaja the concern is not just di Brunei Darussalam, tetapi ianya berlaku di seluruh dunia. Ianya mengancam keberkesanan terhadap pencegahan dan rawatan jangkitan yang disebabkan oleh kuman-kuman ini. Jadi rintangan antimikrob ini menyebabkan rawatan yang biasa digunakan tidak lagi berkesan. Kos penjagaan kesihatan akan meningkat kerana jangkitan menjadi teruk serta memerlukan rawatan intensif, dan juga mungkin memerlukan tempoh rawatan yang lama. Risiko kematian juga dan penyebaran jangkitan kepada orang lain juga turut meningkat. Jadi masalah rintangan ini yang paling membimbangkan ialah kemungkinan munculnya era di mana tiada lagi ada rawatan yang berkesan terhadap jangkitan kuman. Jadi akan munculnya era seperti era sebelum penemuan antibiotik, di mana infection yang ringan juga boleh membawa kematian. Jadi itulah the concern about rintangan antimikrob ini. Sebenarnya penting juga ya, dalam kita ni sama-sama mengetahui mengenai rawatan, menggunakan antibiotik dan juga sebagainya. Jadi dengan adanya wawancara kita pada hari ini, segmen kesehatan kita, Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia 2020, kita ni mengetahui lebih, orang sedikit sebanyak mengetahui mengenai ini. Dan sehubungan dengan itu, apakah antara langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengurangkan risiko rintangan antimikrob ini? Okey. Pada tahun ini, slogan Minggu Kesedaran Antimikrobiab Sedunia ialah antimikrob uruskan dengan cermat. Dan ini boleh diaplikasikan kepada seluruh sektor, human health, animal health dan juga pertanian. Tetapi bagi sektor kesihatan manusia, tema pada tahun ini ialah bersama memelihara antimikrob. Jadi setiap kita mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing, dan bukan hanya tertumpu kepada penjaga kesihatan, peranan para penjaga kesihatan. Jadi bagi kita semua, di antara langkah-langkah yang perlu diambil, pertama-tama ialah mencegah diri kita sendiri sebenarnya daripada tekanan jangkitan kuman ini. Jadi dengan mencegah jangkitan kuman, kita ini ada memerlukan penggunaan rawatan antimikrob ini. Bagaimanakah caranya? Caranya untuk mengelakkan jangkitan ini. Jadi dengan mengambil langkah-langkah yang kita yang sudah kedengaran semenjak pandemik COVID-19 ini, iaitu penyucian tangan dengan betul, jaga kebersihan, penyediaan makanan yang bersih, menggunakan air yang bersih, penjarakan sosial. Jika kita ini sendiri merasa kurang sihat, hadkan pendedahan terhadap orang lain. Jadi itu akan mengurangkan penggunaan antibiotik ataupun antimikrobial. Bagi para penjaga kesihatan pula, perlu diingat untuk memastikan memberikan rawatan yang betul kepada para pesakit, dan juga sewaktu merawat para pesakit untuk sentiasa membuat langkah-langkah pencegahan penyakit, iaitu taking infection prevention and control measures always dalam penjagaan kesihatan. Baik, dua pihak perlu berperanan di sini, para jururawat ataupun penjaga kesihatan ini tadi, begitu juga para pesakit, memainkan peranan masing-masing dalam memastikan kita ni bakteria virus ini tidak berkembang
ataupun semakin menguatlah ya. Jadi aktiviti-aktiviti yang diadakan untuk sepanjang Minggu Kesedaran ini. Jadi semenjak bermula minggu ini 18 ke hari ini 24 hari bulan. Jadi menyadari akan kepentingan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan mengenai dengan rintangan antimikrob dan kesannya yang negatif terhadap kesihatan awam yang bukan sahaja di kalangan pekerja kesihatan tetapi juga di kalangan orang awam. Jadi beberapa promosi media dan radio telah diadakan seperti hari inilah. Seperti memuat naik video promosi dan juga rakaman taklimat mengenai dengan cara-cara penggunaan ubat antimikrob dengan betul di media sosial Kementerian Kesihatan dan juga telah mengadakan webinar secara langsung yang ini mentargetkan para pekerja kesihatan mengenai dengan peranan penjaga kesihatan dan bagaimana amalan preskripsi antibiotik boleh membantu menentang rintangan antimikrob ini. Juga di media sosial Kementerian Kesihatan. Baik, kita ingin mendapatkan pencerahan ni ya apabila seorang patient ataupun pesakit ya telah pun diberikan preskripsi ubat antibiotik lah sekiranya diberikan ya dan mereka merasakan diri mereka sudah pun sembuh. Jadi ada setengah mereka yang memilih tidak perlu lagi mengambil ubat-ubatan ini kerana sudah merasa sihat. Macam mana dari sudut pandang pakar doktor sendiri? Jadi ini yang perlu diingatkan para awam. Jika prescribekan antibiotik sebagai contoh, perlu diambil mengikut arahan dan arahan-arahan ini juga tertera di depan paket ubat-ubatan. Jadi arahan-arahan tersebut termasuk apa jenis information itu termasuk apa jenis antibiotik apa namanya, berapa dos yang perlu diambil, berapa kali dalam sehari, untuk berapa lama. Dan cara-cara pemakanannya semada sebelum atau selepas makan meals ke apa. Jadi adalah penting untuk menghabiskan antibiotik ini atau ubat-ubat lainlah yang untuk membunuh kuman dalam tempoh yang disarankan walaupun merasa sehat selepas 2 hari. Sebab memang tujuannya lah lepas makan rawatan yang betul akan merasa sehat. Tapi selepas 2 hari bukan bererti rawatan itu sudah cukup, sudah habis. Jadi di-stopnya lah. Di-stop, jangan di-stopkan. Sebabnya walaupun berasa sehat, kuman itu belum tentu lagi habis dihapuskan. Ya, akibat daripada tidak menghabiskan ubat ini tadi, adanya potensi kuman atau virus yang ada dalam badan itu semakin menguat. Okey. Jadi yang perlu difahamkan ialah akibat tidak menghabiskan ialah kan belum lagi ditakuti belum lagi habis dihapuskan kuman bakteria atau virus di dalam badan. Jadi dengan kurangnya penghapusan itu dan juga dengan adanya pressure of ubat itu di dalam darah, diorang boleh mengubah dirinya. It can mutate and then ia akan mutate. Memang seperti yang saya katakan tadi, semula jadi keupayaan kuman-kuman ini untuk mengatasi mana-mana yang akan menghapuskannya. Jadi akan mutate and then it become resistant. Jadi apa-apa di kemudian hari lah when they ia akan boleh kambuh dalamnya, bahasa Brunei ia akan boleh kambuh. Dan when dia kambuh, apa ubat yang awal-awal digunakan tidak akan berkesan sebab ia telah merubah dirinya. So that's why resistant terjadi. Satu lagi pencerahan sedikit ya. Mereka yang kurang sihat kemudian mendapatkan ubat-ubatan dari kedai-kedai runcit, paracetamol, panadol. Macam mana tu? Okey, so yang di Brunei ini alhamdulillah rawatan seperti antibiotik sebenarnya memang dilarang, tidak ada dikuatkuasakan kalau untuk antibiotik memerlukan preskripsi dari doktor. Jadi bukan seperti mana di negara-negara lain antibiotik lumrah.
Jadi alhamdulillah di Brunei dah macam itu. Paracetamol, Panadol apa ni sebenarnya adalah supportive treatment. Ia bukannya rawatan khusus untuk kuman-kuman ini. Ia adalah untuk mengurangkan panas, analgesia juga ubat menahan sakit. Jadi tiada ada kena mengenalah dengan antimicrobial resistance. Itu lain pula ya. Baik. Terakhir ni Atol. Ya. Mungkin ada pesanan-pesanan dan juga nasihat kepada masyarakat petani, khususnya ada penonton yang menyaksikan Pagi TV mengenai dengan topik yang kita bawakan pada hari ini. Jadi akhir sekali, diharap dengan apa yang telah saya kongsikan sedikit sebanyaklah pada pagi ini diharap yang kita semua akan dapat menyedari betapa ianya adalah sangat penting untuk memelihara keberkesanan ubat-ubatan antimikrob ini bagi mengelakkan kehilangan dan ketiadaan rawatan mana-mana jangkitan dan seterusnya menghentikan ancaman terhadap keselamatan semua termasuk keselamatan generasi yang akan datang. Betul. Jadi dapatkanlah nasihat dan kepastian daripada doktor terlebih dahulu sebelum mengambil antimikrob, dan jika diperlukan dan dipreskripkan untuk mengambil rawatan antimikrob ini, gunakanlah dengan cara yang betul, dengan apa yang telah disarankan, diarahkan bagi menghentikan kemunculan dan merebaknya rintangan antimikrob ini. Alhamdulillah. Itulah antara penerangan yang cukup padat dan juga yang berinformasi dan juga petani mengetahui sedikit sebanyak mengenai dengan segmen kesihatan yang kita bawakan pada hari ini, Minggu Kesedaran Antimikrob Sedunia 2020. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Dr. Hajah Mona Liza binti Haji Awang Asli, iaitu konsultan dan ketua unit pesakit berjangkit selaku ketua Jabatan Perubatan Dalaman Hospital Ripas. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.